Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan utama untuk malam ini. Aktiviti sektor ekonomi dibuka dan dibenarkan operasi mulai dari 12 Mei 2020. Jangan kelirukan rakyat, kata Hasidah kepada Sunkoh. Juga pulut panggang legen Kaani, Sri Aman. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak memutuskan untuk membenarkan sektor ekonomi dibuka semula bermula 12 Mei ini di seluruh negeri. Keputusan dicapai selepas JPPN meneliti laporan yang dibentangkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Garis panduan pengoperasian telah disediakan dan selang dimaklumkan kepada semua pihak yang terlibat yang mengenai aktiviti-aktiviti yang dibenarkan dan aktiviti-aktiviti yang dilarangkan. Pihak yang berhasrat membuka semula aktiviti ekonomi hendaklah memaklumkan kepada JPPN bahagian masing-masing. Jelasnya keputusan ini dibuat tidak bermakna Kerajaan Negeri Sarawak mengabaikan aspek kesihatan. Kedua-dua aspek kesihatan dan ekonomi diambil kira demi kepentingan semua pihak. Oleh itu, garis panduan SOP pengoperasian sektor ekonomi yang ketat telah disediakan bagi memastikan langkah-langkah pematuhan dan pencegahan dipatuhi. Prosedur operasi standard SOP serta masa operasi baharu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPD adalah berbeza bergantung kepada jenis industri. Jelas ugah maklumat secara terperinci akan diumumkan esok. There is a SOP introduced, and that in each category, for example, tempat makan, that there will be the time is 10 o'clock. Yeah, from 7 to 10. So each economic activity has its own timeline. So lihat surat khabar besok. Selain itu, ugah turut beritahu pergerakan antara daerah di dalam Sarawak tanpa permit polis masih tidak dibenarkan. Tujuan utama mengehadkan pergerakan ini adalah untuk mengekal dan meningkatkan bilangan zon hijau di Sarawak sekaligus memutuskan rantaian COVID-19. So the police continue to man the roadblock because Sarawak, our situation, we have a red area, we have green area. So we hope there will be a minimum movement of people from red to green or yellow. Pengesanan awal kes COVID-19 penting dalam memastikan risiko jangkitan dapat dikawal. Langkah itu sekaligus dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 khususnya di kawasan zon merah. We have found that the earlier active case detection is very useful. Because then we will hope by doing that we are able to detect any cases. We have few cases in the Desa Ilmu and Uni Garden that found to be positive during that study. I don't have the figure here, but if we have not done the active case detection, that positive cases may because some of them doesn't have symptom. Beliau berkata demikian selepas lawatan program pengesanan kes aktif COVID-19 di Dewan Kampung Tabuan Lot di Kuching pada Sabtu. Tambah ugah, ia merupakan operasi pengesanan kedua dijalankan selepas program sama dilaksanakan di Samarahan melibatkan kawasan Uni Garden dan Desa Ilmu. Ditanya sebab pemilihan Kampung Tabuan Lot sebagai lokasi pengesanan, ini kata ugah. Di kampung ini ada one victim that passed away. Dia rumah tidak jauh dari dewan ini. And then there is another case which we have not been able to link to any cluster. So we worried that there may be some cases which has not been detected, and therefore the program this morning is doing active case detection. Operasi pengesanan dari rumah ke rumah di kampung tersebut melibatkan 423 premis kediaman meliputi 2,100 penduduk. Sekiranya didapati mereka bergejala, mereka diminta untuk ke Dewan melakukan pemeriksaan lanjut termasuk ujian sampel.
Jangan kelirukan rakyat dengan dakwaan tidak benar. Itu respon Menteri Muda Undang-Undang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali ke atas kenyataan Datuk Seri Wong Sun Koh berhubung pembayaran SST produk petroleum di Sarawak. Menurut Hasidah, Petronas akan bersetuju membayar penuh SST kepada Kerajaan Sarawak membabitkan jumlah RM2 bilion bagi tahun 2019. Bagaimanapun, jumlah itu tidak termasuk denda pembayaran lewat undang-undang dan faedah yang dikenakan pada jumlah yang dinilai dari tarikh pemberitahuan penilaian hingga penyelesaian penuh. Sebelum ini merujuk kepada kenyataan Sun Koh pada Jumaat, beliau mendakwa jangkaan cukai minyak dan gas selama 2 tahun berjumlah RM6.775 bilion tetapi diselesaikan dengan jumlah pengurangan sehingga RM2 bilion. Mengulas mengenai perkara itu, kata Hasidah, jumlah tepat masih dalam pengiraan dan SST untuk tahun 2020 kekal pada 5% daripada nilai jualan produk petroleum. Malah jumlah SST yang akan dikutip pada tahun 2020 masih belum dapat dipastikan termasuk cukai yang dibayar oleh syarikat minyak lain seperti Shell, Murphy Oil dan Pertamina. Penurunan SST bergantung pada hasil dari penyelesaian komersial yang akan dicapai menerusi perundingan antara kerajaan negeri, Petros dan Petronas. Sarawak katanya komited untuk mempertahankan hak kedaulatan Sarawak terutama sumber minyak dan gas di negeri ini. Bantuan khas Sarawakku Sayang 3.0 yang beri insentif sekali bayar RM500 dapat respon positif daripada pengusaha Border Express. Rata-rata mereka yang ditemui berasa lega dengan bantuan itu. Ia dapat meringankan beban mereka yang terjejas akibat PKP. Sangat bagus sebab kita susah tidak beroperasi buat masa ini sejak 18 Mac mendapatkan pendapatan ada terjejas. Ini bantuan boleh bantu sedikit. Saya harap kita dapat beroperasi semula seperti dulu. Kita boleh ikut SOP kerajaan. Dapatlah sedikit sebanyak menampung kerugian kami suatu PKP kita ini. Disebabkan PKP, kami tidak dapat menjalan operasi membawa penumpang. Banyak perkhidmatan diberhentikan buat seketika dan buat kami juga perlu disegera. Syukur dan terima kasih. Itu ungkapan diluahkan oleh para pelajar institusi pengajian tinggi yang selamat pulang ke pangkuan keluarga tersayang. Berkongsi pengalaman menjalani PKP di tempat orang, ia satu pengalaman yang baru bagi mereka. Dari segi kebajikan, ia dijaga baik oleh pihak pengurusan IPT walaupun hati rindu mahu bersama keluarga. Bagi pelajar UiTM Dengkil Selangor, Anastasia Ivy Gani, ia satu pengalaman yang tidak mungkin akan dilupakan. Malah, usaha kerajaan pusat dan negeri menguruskan penerbangan mereka juga satu yang harus dipuji. Adalah sebab saya antara yang flight cancel, jadi terpaksa balik. Saya rasa itu adalah satu pendekatan yang amat baiklah sebab sebab memang kalau semua pelajar pun yang urus flight sendiri agak susah lah. Anastasia merupakan antara 320 pelajar Sarawak yang terkandas di Semenanjung telah dibawa pulang ke Bintulu menerusi penerbangan dari KLIA. Sementara itu, proses menghantar pulang 32 pelajar Semenanjung yang terkandas di Universiti Putra Malaysia UPM, kampus Bintulu dilakukan semalam. Bagi pelajar kelahiran Sungai Petani Kedah ini yang menuntut dalam semester akhir ijazah Sarjana Muda Sains Bioindustri, pengajian perlu diteruskan menerusi pembelajaran dalam talian. Sepanjang PKP ini pun dah lama stay dekat college. Sudah 7 minggu sebenarnya. Tak keluar pergi mana-mana, just duduk dalam bilik. Jadi sangat gembira sebab dapat balik untuk satu lagi pun balik boleh tengok keadaan keluarga, adik keluarga, tengok mereka macam mana. Untuk rekod, sehingga hari ini seramai 495 pelajar UPM kampus Bintulu telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Pulut panggang legend Kak Hajah Ani nyaman kecoh ayat mulut dengar. Bukan saja dekat di hati penduduk kampung Lubuk Sri Aman, malah ada yang menempah dari Miri, Bintulu dan Kuching. Itu yang diusahakan Hajah Ani Jaya sejak 49 tahun lalu. Kelazatan pulut panggang hasil air tangan Kak Ani jadi penyeri Ramadan buat pelanggannya.
Kata Kak Ani, rahsia terletak pada cara penyediaannya, terutama pada cara memasak santan. Kami malah panggang tu. Jadi kami masak pulut tu. Dikukus, kayak diancak. Dah kemas hancak ya, kita nanaknya dengan air santan. Dah ya bungkus dari daun pisang. Dah kemas dibungkus, kita mesti makannya pakai arang ataupun sabut kelapa. Mampu bertahan bertahun lamanya dalam pembuatan pulut panggang, Kak Ani tabah dan tidak putus semangat termasuk sepanjang tempoh PKP meskipun sedikit terkesan. Pulut panggang tu hari biasanya 30 kilo. Jadi bulan Ramadan tu kami malah 10 kilo. Bak kami tu susah nak ya bah si ada kenderaan ke ngantar. Nyorang pergi rumah ngambil kami nak pulut panggang kami tu si ada masa bah main nantar tambah si pandai bermotor juga kami tu. Biarpun berdepan masalah capaian internet yang kurang memuaskan, geng ngaji Al-Firdaus di Kuching tetap komited menganjurkan program tadarus online PKP Ramadan 2020. Ia dianjur sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menggantikan program tadarus tahunan yang biasa diadakan di Masjid Al-Firdaus. Tapi pun online termasuk dengan cabaran sekali lah. Mun lain si bagus kah, tiba-tiba lain ada dalam 4 orang, orang yang dengan macam tu lainnya si bagus kah, bouncing, yang lainnya si apa dapat dengar apa semua. Setakat ini penyertaan masih berskala kecil dan kebanyakan peserta terdiri dalam kalangan warga emas. Menurut FV, penganjuran dalam talian juga membolehkan orang ramai untuk turut serta mendengar dan mempelajari ilmu tajwid. Kami pun dapat feedback bukan untuk orang yang join tadarus online tu aja. Even ada kawan yang dengar di dalam Facebook ya, yang dengar masa live ya, dan yang pun dapat manfaat daripada apa yang kami mampu lah. Bagi para peserta pula, penggunaan platform digital nyata berupaya untuk bantu tingkatkan minat umat Islam untuk kekal beribadah dalam bulan Ramadan. Pada pendapat kami, mengaji ataupun bertadarus atas talian tu adalah sangat baik. Lagi-lagi zaman musim PKP tu yang semua orang akan sikap lari daripada social media macam Instagram, Facebook, Twitter nak. So biasanya dak Instagram, Facebook tu akan pula live untuk bertadarus dengan mengaji. Kita masih galakkan semua orang yang berkemampuan, yang ada internet, ada phone atau ada laptop, ada desktop untuk sama-sama participate dengan tadarus online. Sekiralah sini-sini pun ada juga yang dah mula dalam WhatsApp group. Connector WhatsApp dapat 8 orang video call. So, banyak cara lah. Bila dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat. Orang yang beriman berkeyakinan bahawa sepanjang masa manusia itu diawasi oleh malaikat yang mencatat segala amalannya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ke-18 surah Qaf, tidak ada suatu perkataan yang dilafazkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatatkan. Ramadan ini isilah dengan perkataan-perkataan yang baik. Isilah dengan bacaan Al-Quran, zikrullah dan mengajak kepada kebaikan. Jauhilah Ramadan kita daripada berkata perkataan yang buruk, membuat komen yang tidak baik di dalam Facebook atau di dalam social media. Perbanyakkan mengajakkan kepada kebaikan.